tengah panas, tengah menderita, tengah sakit ni, tiba-tiba turun ayat, "Qul wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, nar jahannam asyaddu harra." Kata kepada orang ni, neraka jahannam itu asyaddu harra, berganda-ganda lagi panas. Sahabat-sahabat bila dengar ayat ini, orang yang mengadu, mengeluh panas, kata panas tiba-tiba hilang kepanasan. Bila membandingkan kepanasan dunia dengan kepanasan akhirat, sebab Allah gambarkan berganda-ganda kepanasan. Untuk sejuk ni insya-Allah saya tak terfikir apa dia punya perbandingan sejuk. Malam ni dia bukan ceramah sebenarnya, dia lebih kepada sharing moment. Berapa ramai sini yang kelas tapis? Boleh angkat tangan? Semua? Boleh tak? Yang bukan kelas tapis? Siapa yang okey. Siapa yang tak hafal Quran sini? Boleh angkat tangan? Al-Fatihah? Al-Fatihah, An-Nas. Tak, kita hafal lah. Ke tak? Hafal. Banyak sikit je biasa dia. Banyak sikit. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, masa dia beritahu saya Syekh Muhammad, bukan ceramah tak, lain cara dia. Kalau Syekh Muhammad ni sharing, kalau ceramah ada dah ni ceramah kan. Masa nak mula masuk di queue dulu, masa tu kita ni orang yang banyak dosa. 3 bulan pertama tu setiap hari kena denda, kena marah dengan ustaz, kena berdiri, sangat stres, hampir-hampir kerja depression. Kerja depression kerja depression ni teruk lah. Ada seorang sahabat saya ni, standard dalam Quran, orang menghafal Quran standard ialah sejam dia dapat semuka, betul? Sejam dapat semuka. Ada seorang kawan saya konsisten, dia memang tak menghafal. Dia menghafal hanya Maghrib Isyak sahaja. Maghrib Isyak dia boleh dapat 3 muka. Maghrib dan Isyak dia boleh hafal 3 muka. Esok boleh tasmik depan ustaz. Kita orang biasa Maghrib Isyak ni nak dapat semuka merah muka. Boleh semuka merah muka, bersungguh-sungguh, berusaha sedaya upaya nak dapat semuka. Dia Maghrib Isyak 3 muka. Saya tanya dia, nama dia pada Uzzaman. Kenal juga tak? Anak Tuan Rahim Tuan Ahmad. Dia ialah pelajar terbaik keseluruhan matrikulasi 2009. Saya tanya dia, buat apa rahsia ni boleh menghafal dengan begitu mudah? Tak tahu ada, tak ada rahsia. Lepas tu macam mana? Apa bezamu dengan aku? Apa beza engkau dengan aku? Ayat iman. Dia kata tak ada beza. Kita makan nasi yang sama, darah merah, aku darah merah, rambut sama hitam, darah sama merah, telinga sama 2, mata sama 2, mulut sama 1, Quran yang sama. Tapi kenapa cara menghafal dia dan kita keupayaan tu berbeza? Lepas tu dia kata tak ada, mungkin kot. Dia kata ayah aku dulu masa kecil memang tak bagi tengok TV. Dia tak bagi tengok TV. Saya pelik. Jadi apa yang kau buat kalau tak tengok TV? Dia kata dia baca komik, baca kartun dan sebagainya. Saya kata mungkinlah sebab inilah menyebabkan aku ni berganda-ganda susah nak menghafal daripada mudah. Sebab apa? Kita dah terbiasa daripada kecil, terbiasa dengan maksiat, tengok TV, orang buka aurat, tengok cerita itu, ini sebagainya, menyebabkan hati kita penuh dengan maksiat. Jadi padan muka tu susah. Dah sering kita belajar. Teknik menghafal saya kira semua orang hafal tak? Kalau orang baru nak menghafal, teknik dia malam tu baca. Jangan mulakan menghafal selagi anda tidak lancar. Baca tu walaupun 10 kali, 15 kali, 20 kali, selagi tak lancar jangan hafal. Yang susah ialah bila anda tergopoh-gopoh untuk menghafal sebelum pada kita lancar. Kita akan rasa berganda-ganda susah dia.
Daripada kita baca sampai kita lancar, bila kita padankan dengan makna, kita hafal insya-Allah sejam saja. Kesilapan saya 3 bulan pertama dia nak bagi belajar pengajaran ni 3 bulan ambil masa. Jadi hari ni malam ni kita share cara nak menghafal. Tapi malam ni bukan itu tajuknya. Facebook versus Al-Quran. Masya-Allah. Siapa sini yang ada akaun Facebook? Boleh angkat tangan. Macam saya. Okey, terima kasih. Siapa yang tidak ada Facebook? Angkat tangan. Okey. Okey. Alhamdulillah. Semua orang ada ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala. Orang bagi tajuk pada Quran versus Facebook. Ada orang marah. Dia kata bagaimana kita nak menyamakan Quran dengan Facebook? Ini suatu tindakan yang biadab. Quran versus Facebook. Ini langsung tidak setara. Tak. Quran benda yang revelation, yang suci, pure, dan Facebook ialah benda yang penuh. Mungkin jadi ada Quran, tapi banyak benda yang tidak Quran, banyak benda yang kita pertikaian sebagainya. Dia kata tak boleh buat tajuk Quran versus Facebook. Sebab dua ini tak boleh berlawan. Mestilah Quran menang. Saya cerita pada dia, ya, memang Quran versus Facebook tak boleh. Sebab Quran yang sepatutnya menang. Tapi tengok pada diri sendiri. Kalau Allah Taala bagi 24 jam dalam hati kita, masa ni Allah bagi pilihan, Quran atau Facebook, yang mana kita buka? Alhamdulillah. Ini kan tu mari yang berubah ni. Kalau kat luar lah dia, orang luar lah, bukan geng kita. Mestilah dia buka Facebook tak? Tak, kalau satu hari sejam, 2 jam kita habis dengan Facebook, apakah setara masa yang kita habiskan untuk Facebook? Setara bilangan masa itu dengan masa kita buka Quran, sama atau tidak? Sini sama lah, yang kat luar mungkin tidak lah. Sini mungkin sama lah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala, hari ini kita kata mungkin Quran itu tidak ada dalam hati kita, tidak ada kat mulut kita, tapi Quran jauh tersemat dalam hati. Tak, kita ubah ya. Ubahnya disimpan Quran itu dalam hati. Perumpamaan ini anda selalu bawa, anda cerita, kalau satu lori yang bawa timun di aksiden dengan kereta yang bertentangan. Lori timun ya, timun Cina, dia punya terbikai lah. Sorry. Lori yang bawa terbikai, aksiden dengan kereta berhadapan. Agak-agak apa yang terpelanting keluar dari lori yang bawa terbikai tadi? Memandu. Memandu. Kita tengok apakah benda yang bersarang dalam hati kita. Kita muhasabah, kita pejam mata, bermula kita bangun pada pagi tadi sampai saat ini, apakah yang keluar pada mulut kita? Lihat apa yang keluar pada mulut kita. Kalau perkataan seharian kita bercerita tentang perempuan, bercerita tentang akademik, bercerita tentang Korea, apa yang kita sembang kawan kita? Dan hari ini kita mendakwa, oh dalam hati aku ada Allah, dalam hati aku ada Nabi SAW. Itu mustahil. Orang yang dalam hati ada Allah, ada Nabi SAW, akan menghidupkan kehidupan dengan Allah, dengan Nabi. Mulut dia tak keluar sampah sarap dan sebagainya, kemudian dia mendakwa dalam hati ada Allah. Tak. Sama perumpamaan yang kita kata di lori tak keluar benda lain. Sebab itu orang yang hafaz Quran setiap hari perlu keluar Quran daripada mulut dia. Stages dalam Islam ini, orang yang beriman, stages orang beriman. Hari ini tanda hati yang hidup ada 2. Apa ya? Tanda hati yang hidup ada 2. Yang pertama, kalau kata dia buat satu, dia tertinggal satu kebaikan, dia rasa sedih. Tertinggal apa satu kebaikan? Tertinggal contohnya esok hari hari Jumaat, tertinggal minggu tak sempat nak baca surah Kahfi sebab terlalu sibuk yang itu dengan pelajaran.
Rasa lepas masuk hari Sabtu, Allah sedihnya. Sedih. Kebiasaan dia buat ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak, ataupun dia buat solat sunat witir, kemudian dia tertinggal, dia sesedih. Ini orang yang hati hidup. Ciri yang kedua, orang yang hidup hatinya ialah, kalau kata dia tadi dia tinggal kebaikan, dia rasa sedih. Kalau kata dia buat maksiat, dia rasa menyesal. Dia buat maksiat, dia rasa menyesal. Contohnya sejam, dia tengok Korea, terus maksiat lama, lepas sejam tu dia menyesal. Tak, maknanya hati dia masih hidup. Kalaupun iman yang tidak kuat untuk melepis dia daripada elak buang masa, tapi maknanya kalau dia ada rasa penyesalan, maknanya Allah masih sayang pada dia, dia kena pastikan api penyesalan, bahawa hati dia hidup ni, hidup segar mati tak mahu ni, pastikan api ni tidak terus padam. Orang yang membiarkan hati dia hari ini, bila kita buat satu dosa, Allah SWT campakkan dalam hati kita rasa penyesalan. Esok kita rasa biasa je. Hari ketiga kita rasa seronok pula. Contoh kita mengumpat orang ni, ataupun kita orang lelaki tengok perempuan, atau perempuan tengok lelaki. Hari mula-mula pertama lepas keluar dari Quran, fresh, segar, ataupun lepas menghafal Quran, lepas dengan syamuk, dia tengok orang perempuan, rasa Allah, Astagfirullahaladzim, rasa menyesalnya, ya Allah, aku mohon ampun, gitu begini. Keesokan harinya dia tengok lagi, dia rasa biasalah, penat. Biasa je perempuan, tak, biasa je lelaki. Maksud biasa je tengok tu dah tak rasa apa-apa. Hari ketiga rasa smart lah dia ni, cantik lah. Hari keempat yang level yang lebih teruk, iman yang lebih teruk, dia level, stages. Nak cerita bagaimana dosa ni boleh menyebabkan hati kita turun daripada satu darjat ke satu darjat yang lain. Hari yang keempat ialah daripada dia rasa suka, seronok tengok ni, yang keempat dia turun lagi selangkah. Dia ajak, member, ni cuba kau tengok dia, cantik kan? Dia ajak. Itu level-level orang yang telah dengar atasnya, hatinya penuh keimanan. Level yang kedua biasa, level yang ketiga dia sesuatu, level keempat dia ajak orang sekali, mana kita buat maksiat. Bukan main buat maksiat, nanti dia marah. Memang kita tengok perempuan, dia tak rasa tengok perempuan, dia tak rasa mengumpat, dia tak rasa itu semua ialah satu maksiat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa kita makin jauh dengan Quran? Siapa sini yang baca Quran sejuzuk sehari? Kadang-kadang juzuk. Mungkin lebih kot. 2 3. Dulu masa tilawatul Quran, masa kita hafal Quran, masa iman tengah kuat, nakik lah dia kata Syarif, dia kata masa anak tingkatan 3, nakik dia kata 5 di sekolah dia kata, ni apa nakik nak bagi ujian keimanan pada entah. Kita kena macam mana ujian keimanan. Kata ambil satu Quran, dia kata kita ambil Quran, baca Quran 15 minit. Kita baca Quran 15 minit, 10 minit, oh payahnya 15 minit. Apa yang tak rasa? Rasa penat, rasa ngantuk. Rasa penat dan mengantuk. Tak? Orang yang tak biasa, dia kata itu maknanya iman. Dia punya interpretation, iman kita lemah. Dalam Quran kita boleh baca sejam tanpa henti, dan kita rasa sejam ni tak cukup. Petang ni nak baca lagi sejam, kita kena dapat at least hari kena baca 3 jam lah. Sebab sejam semuka, sejam kedua semuka lagi. Setiap hari kena hafal lebih kurang 3 muka, 2 jam, 3 jam sehari. Semasa saya pernah dicelup masa cuti-cuti ni, untuk adik-adik yang semester, kalau ada cuti pergi masuk pondok tahfiz di Kubang Bujur. Setiap hari dia bangun 4.30, pukul 5 kosongkan asrama, pakai jubah putih. Ini kita range manusia yang paling tinggi, manusia kita, level kita nak tengok di mana level kita. Rutin dia orang setiap hari, dia bangun pada at least jam 4.30, mandi, pukul 5 wajib kosongkan asrama. Dan saya tak pernah mandi, sebab pukul 5 saya dah bangun, ambil jubah putih, berlari lagi pergi ke masjid. Sebab tak sempat. Orang dia kuat.
Mandi pula, mandi jenis kolam gitu. Dia ada kolam besar tu mandi lah kawan. Tapi pakai kain lah. Tak ada lah, ni je lah. Kemudian ambil jubah, pukul 5 pergi ke masjid setiap hari. Sebulan saya duduk sana, ya Allah, selit. Sebelum masuk Ma'atafi, orang ni semua sama, peraturan sama, handset kena serah. Handset serah, baca Quran, Zuhur sampai asar, baca lagi Quran. Kemudian Maghrib, Isyak baca Quran, Isyak sampai pukul 11, baca lagi Quran. Sehari tu, saya boleh baca, dia kata, dia bagi tugas pada saya, ustaz tu, dia kata, Syarif, awak baca juz 1 sehari, dia nak suruh saya baca 21 juzuk, 21 kali juzuk 1. Memang hari pertama saya baca 21 juzuk. Juzuk 1 tu 21 kali, 21 juzuk daripada pagi. Hari kedua tak sempat lah sebab juzuk 2 disusah sikit, 18 kali je dapat. Bacaan kali ke-21, 20, 18, 17, kita dah juzuk dalam 15, 10, 15 minit lah. Kita dah terlalu masih lah macam tu. Dah terlalu ingat lah. Tak payah 21 kali kita baca juzuk 1. Hari kedua baca lagi 18 juzuk. 21 campur 18, saya kira berapa? 21 campur 18 39 juzuk. Saya boleh habis satu Quran lah masa 2 hari. Dulu punya cerita, bukan dulu pun, masa tahun apa lah, second year, nak masuk third year. Sekarang ni rahsia, saya form tahun apa? Form 5. Baru saja. Dan sistem tu kekal. Hari ketiga tak dapat lah 18 juzuk 3, dia payah sikit, 15 juzuk. Kemudian maintain. Alhamdulillah masa tu saya cerita, rupa-rupanya teknik dalam hafal yang membiasakan baca 21 juzuk. Orang baca 21 kali. Juzuk berapa kau nak? Kau nak hafal juzuk berapa? Nak hafal juzuk 10? Sudah. Baca 21 kali dalam sehari. Kau tengok bacaan kali ke-21, kau ingat banyak-banyak. Separuh mungkin, ataupun hampir semua. Kuatnya kesan bacaan. Nak cerita benda ni? Kenapa kita makin jauh? Nak cerita itu range, level manusia. Ada orang yang tahap dia sangat ekstrim. Dia memisahkan diri dia pada kehidupan dunia. Dia menginfakkan diri dia seluruh masa dia setiap hari hanya untuk Quran. Ada orang sampai ke tahap itu. Ada juga orang, saya kenal kemarin, saya jumpa pesakit ni, dia minum racun. Lelaki umur 21 tahun. Saya kata, adik, berapa hari dah awak masuk hospital? Dia kata 3 hari. Kenapa masuk hospital? Saya minum racun. Kenapa awak minum racun? Saya frust. Kenapa frust? Dia segan nak beritahu. Boleh kata, tapi saya beritahu terserah. Yang beritahu orang lain. Terlalu seluruh ni dalam file dia, back ticket dia memang tak ada. Memang tak ada ceritakan kisah dia. Dia tak tahu kita bukan doktor pun. Okey lah, dia kata cerita. Kata sebenarnya dia terlanjur dengan seorang awet dia ni. Saya kata, berapa kali awak buat? Dia pun buka, buat apa? Cik, wah dia tanya kita pula buat apa. Yalah, saya kata, buat lah. Okay, dia kata dia terlanjur 2 kali. Kemudian ditakdirkan awet dia ni budak college, mengandung 2 bulan. Kemudian awet dia nak gugurkan kandungan, mana nak buang anak. Dia kata jangan buang. Tapi awet dia buang juga. Jadi dia kata dia sangat kecewa dengan tindakan awet dia ni, membuang anak. Lepas sekali dia kata hidup dia tak berguna, dia pun minum racun. Logik tak cerita? Saya pun tak tahu lah. Saya rasa logik mula-mula tu. Bila saya cerita ke kawan saya, dia kata macam tak logik. Tak. Tapi mungkin juga. Kemudian saya tanya dia lagi. Saya tanya, oh jadi awak setia dengan awak punya kekasih? Dia pun senyum-senyum.
Sebelum ni awak pernah buat tak? Saya tanya. Pernah? Berapa lah keseluruhan gadis yang pernah awak buat? Dia kata 3 ke 4 orang. 3 ke 4 orang, umur 21. Macam mana awak boleh dapat perempuan? Dia kata, Mak Rafiq. Yes, Mak Rafiq. Dia kata, saya bertukar-tukar pasangan. Orang Melayu, orang Islam bertukar-tukar pasangan. Berlambak. Hospital tu, bukan di hospital, di Malaysia, dalam survey ni buat, more than 80% Malaysian Muslim tidak semayang. Kemudian saya tanya, apatah lagi pesakit yang masuk hospital? Tak. Kemudian saya tanya dia, kemudian macam mana boleh semudah itu perempuan jatuh dengan awak? Dia senyum. Dia kata, senang je dia kata. Maknanya kita ayat-ayat dia sikit, perempuan jatuh mudah. Dan segera boleh bawa. Maknanya tak bayar. Dia kata tak payah bayar. Kita pun pening kepala dengan cerita dia. Saya tanya, awak semayang tak? Dia senyum, saya tak semayang. Puasa tak puasa? Adik-adik yang dirahmati Allah, orang kalau dah tak ada agama, kita tidak ada akhirat. Dunia ini segala-galanya. Nah, nikmat akhirat dia tak fikirlah. Balasan akhirat pun tak ada. Dunia ni lah, dia nak optimalkan keseluruhan nikmat dunia. Dia akan cari semua, penuhi dunia dia dengan seluruh segala kehidupan dan keseronokan. Ini orang yang paling bawah, yang tadi orang yang paling atas. Sekarang ni kita nilai di mana kita. Orang tadi memang tak baca Quran lah, sebab semayang pun tak. Kita mungkin tengah-tengah ataupun mungkin bawah sikit. Third last point. Saya ni bagi masa setengah jam ya. Setengah jam. Kenapa kita makin jauh daripada Al-Quran? Yang pertama, hari ini kita dengar, kita jangan bercerita tentang kebaikan. Orang tak bercerita tentang kebaikan. Jom kita semayang. Jangan mari kita bercakap tentang benda baik. Dalam baik surat khabar, baik berita, baik apa sebagainya, orang lebih suka benda-benda yang jom main, jom kita karaoke, jom kita pergi melawat sana, jom melawat sini. Tak ada pun kita dengar, jom kita sayang Allah. Ada benar tak? Siapa benar tak? Jom kita sayang Rasul. Macam mana iman anda? Tak. Ini ialah taktik musuh di reverse psychology. Reverse psychology bagaimana? Dalam Islam disebut ad-din nasihat. Islam ni agama nasihat, menasihati. Dan nasihatlah perkara yang baik. Benda yang tidak ada dalam diri kita, benda itulah yang kita kena selalu sebut. Benda yang tak ada dalam diri kita, contoh, baca Quran tak ada dalam diri kita, benda tu kita kena sebut. Selalu nasihat, jom jom baca Quran. Quran ni sangat baik. Dengan baca Quran 1 huruf 10, tak, Allah gandakan. Dengan baca Quran Allah tinggikan darjah. Benda tu tak ada dalam diri kita. Tapi orang Melayu dia fikir bagaimana? Jangan sebut. Kalau kau tak buat, jangan sebut. Hipokrit. Dia bila dah kena tag hipokrit ni, kita pun undur. Dan last kali kita tinggalkan agama kita satu persatu. Sahabat-sahabat sekalian, ingat begini. Orang tak pernah qiyamul seumur hidup dia. Buat eksperimen. Dia bercerita tentang qiyamul pada semua. Dia jumpa Murtadha qiyamul ni sangat bagus. Qiyamul kita dekat pada Allah. Begitu bila cerita pada orang lain, di setiap sesi syaramuh dia ada cerita tentang kelebihan qiyamul. Dengan begini, dengan tidak semena-mena, entah daripada mana-mana, Allah Ta'ala akan bagi kekuatan pada dia untuk bangun malam berqiyamul. Tak. Sebab dia akan malu pada diri sendiri. Hari ini, nasihat yang saya bagi untuk diri saya. Kalau saya kata pada adik-adik sekalian, baca Quran, baca. Malulah dari mana saya letak muka kalau saya tak baca Quran. Tak. Telinga ini lebih dekat. Sebab itu hari ini jangan malu untuk bercakap tentang kebaikan. Takut tak hipokrit, tak munafik. Sebab ini reverse psychology. Bila mana kita tak bercakap tentang kebaikan, semua orang bercakap tentang benda-benda tidak baik. Lalu bagaimana dunia yang kita nak bentuk menjadi lebih baik? Kalau semua orang bercakap tentang benda tak baik, bila kita nak cari manusia yang sempurna? Bila? Mustahil. Nak cari orang yang konsisten sejuzuk sehari sampai dia boleh nasihat orang lain. Okey, kau kena baca sejuzuk sehari. Bila kita nak jumpa? Seumur hidup saya 25 tahun, hanya seorang saya jumpa boleh konsisten. Daripada sekolah menengah sampailah di umur sekarang saya kira dah 24 tahun. Konsisten juzuk sehari. Tak tahulah berapa kali dia khatam Quran.
Masya Allah. Sebab itu jangan tunggu kita sempurna baru kita nak bercakap tentang kebaikan, nasihat orang, cerita pada orang. Mula daripada hari ini, tanam dalam diri. Tanam benda yang tidak ada, apa yang tak ada dalam diri kita. Solat pada waktunya. Kita pun cerita pada orang, kepentingan solat pada waktunya. Cerita dalam usrah, cerita kepentingan solat pada waktunya. Jumpa member, cerita tentang kepentingan solat pada waktunya. Jumpa semua orang, cerita tentang solat tepat pada waktunya. Orang akan tengok daripada mana tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita untuk solat pada waktunya. Benda ni orang tak boleh ajar pada saya. Kita pun boleh kepala, rupa-rupanya dia dah reverse psychology. Barulah dunia kita penuh dengan perkara-perkara kebaikan. Orang berani bercakap tentang kebaikan. Dan bila semua orang menyebut-nyebut tentang kebaikan, bercerita tentang kebaikan, orang menjadi malu ada. Sahabat-sahabat sekalian, contoh yang paling mudah kita tengok isu boycott. Siapa ada Facebook? Semua ada Facebook tak? Siapa dalam Facebook dia pernah baca isu boycott McD? Siapa? Tolong angkat tangan. Okey tu. Siapa yang tak pernah tengok di wall Facebook dia orang buat cerita-cerita boycott McD? Siapa? Semua orang tak? Saya cerita ada kawan saya masa tingkatan 5 tu di Smart Kajang. Dia ni orang sangat jahat, macam syaitan. Saya sangat dia masuk asrama perempuan, dia curi apa kakak-kakak dalam, dia balik asrama, dia pukul budak. Dia memang jahat dia luar biasa. Bila isu Israel serang Palestin itu saya terkejut. Saya tengok status dia, saya rasa nak menangis. Saya rasa takut, menggeletah lutut. Sebab dia terlalu semangat memperjuangkan isu itu. Saya kata, dia ni kenapa? Tapi kita pun tak baik mana. Tampaknya dia dah level yang lain lah. Saya rasa dia dah luar biasa baik. Sahabat-sahabat sekalian, hari ni tengok wall masing-masing. Kalau ada lagi kawan kita yang dah tulis mengarut, yang dah tulis boringnya hari ni, jom makan nasi ayam, jom begitu. Yang konsisten. Bukannya satu sekali-sekali tak apalah. Tapi hari ni pun begitu, esok begitu, petang, malam begitu, hide ataupun block dia. Susah berkawan. Adanya dia tidak menambah iman, tidak adanya post dia tidak berkurang iman. So apa fungsi dia? Fungsi dia hanya melayan emosi. Dia seronok-seronok. Baiklah kita berkawan. Disebabkan arus orang boykot ni, terlalu hebat. Semua orang bercerita boykot, semua orang share, semua orang tulis, semua orang mendesak. Last sekali orang yang tak tahu benda, dia tahu lebih daripada kita yang share. Sebab kita share satu tu je. Dia tengok yang ni sebab dia baru. Dia baru nak kenal dunia. Dia tengok orang ni, dia share belaka. Last sekali arus yang terlalu besar, last sekali yang dia datang bersama kita. Ini dunia yang kita nak bentuk. Dunia yang kita nak bentuk di dalamnya penuh dengan kebaikan. Semua orang buat baik, orang segan nak buat kejahatan. Bila semua orang buat baik, semua orang lepas semayang isyak, semua orang buat hadiah isyak, tak ada orang akan segan berani keluar. Sebab semua orang buat baik. Tapi kalau hari ini kita tinggalkan satu kebaikan dan semua orang ikut dan semua orang tak cara dan sebagainya, laki akan tengok dunia bagaimana yang akan hidup. Cuba create dunia bagaimana yang kita nak dalam Facebook terutama. Dan second last, prinsip orang yang ada Facebook. Saya outline 5 benda utama. Kalau ada Facebook, 5 benda ni wajib bagi saya kena buat. Yang pertama, kalau ada kawan yang mengarut-ngarut, bahasanya buruk, perangannya, akhlaknya tidak mencermin akhlak Islam, orang kata, dan kita okey maknanya PM dia bercerita tentang kebaikan, share dengan dia benda kebaikan,
cuba penuhi wall-wall dia dengan kebaikan. Ya, cuba penuhi wall-wall sahabat kita ni, share di wall dia. Orang bila kita share di wall dia akan rasa lebih dihargai daripada kita share di wall kita. Apa benda ya? Kita share di wall dia, kita tengok respon dia. Benda yang baik. Hidayah ni datang kadang-kadang bukan disebabkan kita, tapi asbab kita. Asbab apa? Asbab kita share, sebab kita support dia sebagainya. Kalau kata nak hype tu benda yang terlalu teruk, yang kita rasa kalau kita berkawan dengan dia, kita pun akan jadi jahat, buruk, teruk, hype ataupun blok saja. Pilihkan kawan yang baik. Allah kata kawan-kawan yang baik, air wangi itu juga kita akan jadi wangi. Kawan-kawan tidak baik, kawan rapat dengan orang tukang besi, kita pun ada. Yang kedua, prinsip dalam kita berFacebook ialah apa sahaja benda yang kita baca, tabayun. Tabayun ni maknanya bayin, kena ada bukti, penjelasan, mesti jelas. Tak boleh kita main share everything. Sebab Nabi sebut, poin saya yang ketiga, sebab Nabi sebut maka sabah ada yang muta'ammidan faliyatabawa maq'uduhu finnar. Siapa yang berdusta atas nama Nabi SAW, maka tempatlah tempat dia di neraka. Berdusta atas nama Nabi ni, pertama kita kata Nabi buat benda yang Nabi tak buat, dusta. Tak, orang yang share kata Nabi buat, tapi sebenarnya Nabi tak buat, pun dusta. Tapi kalau kita berdusta Nabi tak buat, kita kata Nabi buat, dusta juga. Nabi tak buat, tapi kita kata Nabi buat, pun dusta. Jadi berhati-hati sebab Nabi hadis ni sahih, maknanya kita menempah tempat di neraka disebabkan sikap share-share. Jadi kita pilih siapa orang tu. Kalau ulama Ustaz Zaharuddin, insyaAllah boleh share. Tapi kalau benda-benda sila like jika sayang mak kan banyak dengan karut kita, sayang-sayang share-share dengan karut tu, kemudian dia keluarkan hadis Quran, berhati-hati. Yang keempat, wa man bata wa lam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum au kama qala Rasul. Siapa yang tidur tak jaga urusan umat Islam, maka dia tak termasuk dalam kalangan orang Islam. Jadi prinsip yang keempat ialah kena ambil tahu urusan umat Islam yang lain. Tahu apa yang berlaku di Mesir pada hari ini, bagaimana krisis yang dihadapi oleh Morsi. Tak, contohnya apa yang berlaku dengan Israel. Berapa banyak yang terbunuh Israel, kenapa dia hentikan serangan. Ini semua benda urusan umat Islam, urusan yang kita orang Islam kena ambil tahu. Dan yang kelima ialah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Prinsip yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ialah dalam kebaikan ini, kalau kata kita share hari ini, orang tu tersedar, terdapat hidayah disebabkan kita share, kita nasihat, maka dia pun berubah, pahala dia dapat pada kita. Selama mana dia mengamalkan apa yang kita nasihat, apa yang kita beritahu, apa yang kita cakap, selama itulah. Dan dia share pula pada orang lain dapat hidayah, orang lain berubah jadi baik disebabkan apa yang kita share. Kita dapat satu, dia dapat satu, member dia tu, dan kita dapat. Allah kata falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bagi kita pahala kita dan pahala orang yang mengikut. Jadi kalau kita dapat 100, dia dapat 100, 100 dia tu kita dapat tidak dikurangkan walau sedikit. Orang yang ketiga pula share, orang lain dapat hidayah. 3 orang share 100, kita 100, 300. Ini cara mudah untuk dapat pahala. Jadi share benda baik. Kalau share benda yang jahat, jahatlah. Kan ambillah nasihat. Yang terakhir sekali Quran ialah satu amanah. Anda mahu atau tidak mahu, Quran ini akan tumalatus aluna yawma idzin anin naim. Allah akan tanya. Jadi jangan biarkan kita mati di saat dalam satu hari kita tak baca Quran dan tak cuba untuk hafal. Saya tanya Ustaz, macam mana satu hari nanti bila saya terlalu sibuk, saya tak sempat, saya tak ingat Quran, dan saya bagaimana dengan Quran saya? Ustaz beritahu, dia kata, Syarif dia kata, kita akan sibuk, tapi kita juga akan mati. Dan mati ini ialah kita sudah tidak ada urusan
keduniaan, dah tak ada sibuk apa-apa lagi. Nah, bila kita mati, Quran ini jangan biarkan kita mati dalam keadaan kita tidak berusaha. Usaha walaupun sedikit. Usaha walaupun sedikit. Maknanya setiap hari itu usaha walaupun satu makrab, ataupun satu muka, ataupun 2-3 ayat, setengah muka, ataupun semuka, usaha. Maksudnya kalau ada konsisten usaha, jangan biarkan kita mati dalam keadaan hari ini kita berhenti, malaslah hari ini, ataupun esok kita malas, lusa kita malas. Kita berhenti, maknanya Quran akan claim kita. Dia ni mati dalam keadaan dia tidak mempedulikan, dia melupakan Quran, dia lalai daripada ingat pada Quran. Dah, sebab hari itu kita lupa untuk hafal. Setidak-tidaknya kita kata, ya Allah, hari ini aku dah usaha. Pagi tadi aku usaha untuk hafal, petang tadi aku usaha hafal, kemarin hafal, lusa aku usaha. Maknanya jangan biarkan kita mati saat mati tak tahu. Dah, sebabkan tak tahu, kita kena usaha setiap hari walaupun sedikit. Apa? Yang kedua, anda kena ingat stages dalam baca Quran. Yang pertama baca, yang terakhir baca, yang kedua apa, yang ketiga faham makna. Lepas faham makna, Al-Quran ni diturunkan bukan untuk dibaca. Al-Quran ni diturunkan bukan untuk dibaca, tetapi Quran Allah nak turun hudan, sebagai hidayah, petunjuk. Petunjuk bagaimana kalau kata kita tidak memahami Quran. Nah, faham, lepas faham kena amal. Lepas amal barulah ada ikhlas. Orang yang tak amal lagi, ikhlas takkan ada. Dia kata takut nak buat isi Quran, takut tak riak benda dia, tak amal lagi. Amal barulah ikhlas. Dan ikhlas dengan buahnya syurga. Ikhlas barulah dapat syurga. Dan makna, dan last sekali, antara cara yang paling berkesan adalah baca semasa solat. Baca semasa solat, solat isyak, solat qiyamul lail, apa-apa solat sunat, kita baca apa yang kita hafal, insya-Allah berganda-ganda lebih kesan. Rasa setakat itulah Quran dan Facebook. InsyaAllah Facebook boleh jadi alat, medium yang baik untuk kita berkongsi Quran. Kita pun tak sempat nak baca 30 juzuk Al-Quran, dan semua ratusan ribu hadis Nabi SAW masih banyak. Kalau setiap daripada kita ni 50 orang, 100 orang, setiap orang share satu hadis Nabi SAW, seminggu satu hadis. Kalau kita semua share seminggu satu hadis, bayangkan 100 ni, dan semua orang pakat share ramai-ramai benda kebaikan ni, seumpama Nabi, kita akan rasa seumpama Nabi masih hidup. Sebab apa? Kata-kata Nabi, nasihat Nabi yang Nabi SAW bagi setiap hari pada para sahabat tu, kita rasa setiap hari kita ada ungkapan seolah-olah Nabi hidup dan bagi nasihat secara direct pada kita. Jadi biasakan, budayakan hari ini Quran, hadis, kita share dalam Facebook. Ataupun kalau tak main Facebook, kita baca Quran, baca hadis. Moga-moga apa saya beritahu supaya tidak menghalang. Kata kita Facebook boleh guna untuk dakwah, gunakan betul-betul untuk dakwah. Jangan main-main. Moga-moga Allah Ta'ala tidak menghukum kita disebabkan kelalaian kita, tidak amanah dengan masa, kita abaikan Quran, kita lawa dengan dunia, akhir sekali di akhirat kita akan bersara. Rasa cukup. Moga-moga perkongsian saya lebih-lebihnya Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk saya amalkan apa yang saya nasihat. Dan moga-moga sahabat juga boleh cerita pada sahabat yang lain. Hari ini adalah bermulanya lembaran baru. Kita bercerita benda-benda yang baik pada setiap orang yang kita jumpa, dan apa yang tidak ada dalam diri kita, kita cerita pada orang lain. Dengan harapan kita doa, ya Allah, moga-moga bagilah kekuatan pada aku untuk amalkan apa yang aku sebut dan aku seru dan aku beritahu pada orang lain. InsyaAllah semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.